di Sabah tular mengenai notis kebenaran rentas daerah dalam negeri dan kapasiti kenderaan. Namun kenyataan itu dinafikan Polis Sabah. Ini antara laporan dari negeri di bawah Bayu. Perkembangannya langsung bersama Rita Alusius Malik. Silakan Rita. Baik Farha, Polis Sabah menafikan notis kebenaran merentas daerah dalam negeri dan kapasiti kenderaan dibenarkan yang tular di media sosial baru-baru ini. Hasil siasatan mendapati notis berkenaan adalah notis lama yang dikeluarkan pada 6 Mei 2020. Menurut kenyataan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah, ketika ini Sabah masih lagi terikat dengan prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 yang tidak membenarkan sebarang pergerakan merentas daerah kecuali bagi tujuan kecemasan, pekerjaan dengan surat majikan, janji temu vaksinasi, perkhidmatan perlu, pasangan jarak jauh dan ibu bapa yang ingin melawat anak di bawah umur 18 tahun. Manakala pergerakan individu dari rumah sama dan lengkap vaksin dibenarkan dalam daerah sama berdasarkan kapasiti kenderaan. Penyebaran berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang memperuntukkan denda maksimum RM50,000 dan penjara setahun. Operasi Mencari dan Menyelamat SAR seorang wanita warga emas berusia 86 tahun di Kampung Kalibungan Rosok, Kota Belud yang dilaporkan hilang sejak pagi semalam masih diteruskan sehingga kini. Pos kawalan tempat kejadian PKTK berhampiran lokasi kejadian telah dibuka dengan pencarian seluas 2.55 km persegi dari lokasi terakhir mangsa dilaporkan hilang. Ketika dihubungi RTM, Ketua Balai Bomba Kota Belud Muhammad Sazwan Latun memberitahu seramai 51 anggota penyelamat terlibat dalam operasi tersebut yang turut dibantu 59 penduduk kampung. Berdasarkan kronologi kes, pada hari kejadian, mangsa Tianun Padis memberi makan ternakan ayamnya di kediaman lama sejauh 500 meter dari kediaman terkini. Anak mangsa Baita Lambudu, 42 tahun, membuat laporan polis pada 11.35 pagi setelah usaha pencarian berhampiran lokasi kejadian dilakukan bersama penduduk kampung gagal menemui ibunya. Warna dan corak pakaian terakhir mangsa adalah biru dan hijau dengan corak bergaris serta seluar hitam. Timbalan Komander Pasukan Gerakan Khas 69 Asisten Komisioner SCP Abdul Rani Alias dilantik menjadi Komander Brigade Sabah Pasukan Gerakan UMNO PGA berkuat kuasa hari ini. Abdul Rani Alias dinaikkan pangkat Senior Asisten Komisioner SSC menggantikan SSC Muhammad Abdul Ismail yang bersara wajib esok. Majlis serah terima tugas ini diserahkan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Dato' Hazani Ghazali di Ibu Pejabat Brigade Sabah PGA Kinarut. Dato' Hazani berkata pengalaman yang ada pada Komander Baharu SAC Abdul Rani akan mampu meneruskan kejayaan yang dicapai PGA Brigade Sabah sebelum ini. Saya akan memastikan pengoperasian yang telah dilaksanakan oleh Tuan Abdul diteruskan kesinambungan oleh Syarani dan kita akan memperhebat, mempergerakkan sepenuhnya. Khususnya dalam op khazanah dan juga kontraban. Begitu juga membantu Eskom dalam mengawal perairan di Pantai Timur Sabah khususnya daripada berlakunya jenayah rentas sempadan. Untuk jangka masa yang singkat ini saya akan meneruskan operasi dan juga amanat di mana amanat daripada pengarah tadi. Kita akan teruskan tugas-tugas yang ada. Dari masa ke masa kita akan menilai, akan buat untuk menambah baik ke sebagainya. Dalam majlis ini, Dato' Hazani turut menyaksikan serah terima tugas pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkap Brigade Sabah antara Nur Azian Ahmad dan Rusnah Zakaria sambil disaksikan isteri Hazani, pengerusi Perkap KDNKA, Datin Faziah Abdul Hamid. Kerajaan negeri memperketatkan prosedur operasi standard SOP pelaksanaan sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini. Sambutan berskala kecil itu bakal memanfaatkan penggunaan skrin visual di luar Dewan Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Tapi kita kurangkan lagi kepada 112 orang dan kalau kita campur dengan petugas-petugas, pengiring dan termasuk pencaragam PDRM, jadi total petugas itu dengan jawatan kuasa sekali hanya 300
orang yang akan berada di Dewan SICC. Setiausaha Kerajaan Negeri yang juga pengerusi bersama Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2021, Datuk Seri Panglima Zafar Untung ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Tujuan kunjungan bagi mengundang Tun Johar menghadiri sambutan Hari Malaysia bermula 8.30 malam pada 16 September nanti, yang mana Sabah menjadi tuan rumah. Saya Santiana Ramli dan saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya keluarga dan sahabat saya di Sabah. Semoga usaha kita dalam memerangi COVID-19 dan usaha vaksinasi ini akan membuahkan hasil tidak lama lagi. Amin, insya-Allah. Kita jaga kita mesti menang. Malaysia prihatin. Selamat menyambut Hari Malaysia. Kita jaga kita, Malaysia prihatin. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Kita jaga kita, stay safe. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Pewujudan food bank di 32 masjid dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan terus mendapat perhatian pelbagai pihak, termasuk badan bukan kerajaan NGO yang menyalurkan sumbangan barangan keperluan. Ahli Dun Lumadan, Ruslan Muharram berkata dalam tempoh 2 minggu sahaja pihaknya telah menerima 700 paket beras 5 kg dan barangan keperluan lain untuk diletakkan di food bank sedia ada. Kemudahan ini telah memberi manfaat kepada hampir 2,000 penduduk yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan bencana banjir. Memang ramai rakyat kita sangat terkesanlah dalam kita berhadapan dengan pandemik ini. Jadi dengan adanya food bank ini, bila-bila masa mereka kekurangan bakalan makanan, mereka datang saya ke masjid. Jadi maknanya tiada isu yang kekurangan dan tiada isu yang bilang pemimpin tidak lihat kesusahan. Beliau ditemui RTM di Masjid Al-Ittihad, Kampung Lupak, Beaufort. Ruslan turut memaklumkan 3 lagi food bank bakal diwujudkan di 3 gereja dalam kawasan Dun Lumadan dalam tempoh terdekat. Sebanyak 75 payandara berjaya dikumpul dalam program kempen Derma Darah selama 2 hari di Pusat Beli Belah Center Point, Kota Kinabalu. Program anjuran St. John Ambulance kawasan Pantai Selatan dengan kerjasama Hospital Kudat, Hospital Tuaran dan Persatuan Perkhidmatan Sokongan AIDS Sabah itu bertujuan membantu menampung keperluan darah di unit tabung darah hospital terbabit. Pegawai Terus Kawasan St. John Ambulance Malaysia, Douglas Shanjugu berkata, selain program derma darah, orang awam juga berpeluang menjalani saringan HIV AIDS, hepatitis C dan sifilis secara percuma. Dalam pada itu, beliau menzahirkan penghargaan kepada individu yang tampil untuk menderma darah. Tujuan utama program ini dianjurkan ialah untuk membantu bekalan darah di hospital-hospital daerah di negeri Sabah, khususnya Hospital Tuaran dan Hospital Kudat. Bagi penderma darah yang ditemui, mereka gembira dapat membantu pesakit yang memerlukan. Sebab untuk kalau penyakit lain biasanya dia boleh ambil masa berapa lama untuk dirawat. Tapi kalau mereka yang perlukan darah ni, kalau tidak dapat darah dengan secepat mungkin, dia boleh meragut nyawa mereka lah. Kepada yang takut derma darah lah, sebaiknya derma juga lah untuk yang memerlukan juga lah darah ni. Sebab kebanyakan orang memerlukan darah kan, sebaiknya menderma lah. Okey, habis dia tempat ini terbuka, senang dilihatlah orang-orang. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Tinggal 3 hari untuk kita menyambut Hari Malaysia. Semarakkan rasa cinta kepada tanah air. #Malaysia Prihatin. #Demi Negara. Kembali bersama Farha, silakan.